walked and drawn our lines, we put our weapons down, our visions turned to gold, and now we're blacking out. Hai, nama saya Aida Balkis. Hari ini kumpulan saya akan melakukan sesi interview mengenai tajuk kelahiran, perkembangan dan kemerosotan tamadun Islam. Stay tune. So, soalan pertama saya tanya, apakah pendapat anda terhadap budi akhlak remaja pada zaman sekarang? So, pada pendapat saya, budi akhlak remaja pada zaman sekarang ni macam makin lama makin merosot je. Pandangan saya lah, pendapat saya, akhlak remaja sekarang bagi saya lah agak kurang memuaskan. Pada pendapat saya, remaja sekarang sangat kurang sibuk. Ini kerana mereka terlampau taksub dengan pengaruh buruk teknologi dan mereka kurang berinteraksi dengan orang. Okey, soalan kedua, apakah nilai keruntuhan moral remaja yang dapat anda perhatikan pada tamadun ini? Remaja zaman sekarang ni, diorang macam dah tak hormat ibu bapa. Contoh dia adalah kita tengok ianya bermula daripada handset anak remaja pada zaman sekarang. Contoh TikTok dan juga keruntuhan akhlak yang dapat saya tengok dari segi cakapan mereka terhadap orang tua ataupun terhadap orang sekeliling mereka. Sebagai contohnya, ramai remaja yang kini sanggup mengadai maruah dan lebih mencari populariti yang sementara di Instagram, Twitter dan YouTube, sehingga kan terdedah kepada masalah perasaan pada usia yang sangat muda. Bermulanya sekali daripada keluarga itu sendiri. Contohnya macam kurang pendidikan agama. Orang adalah latar belakang remaja sendiri lah, serta pengaruh rakan sebaya yang tidak membantu ke arah. Semestinya ia akan memberi impak yang sangat besar. Ya, dia memberikan impak yang sangat negatif untuk remaja sekarang sebab remaja pada zaman dahulu dia lebih bertamadun daripada remaja zaman sekarang, sebab remaja pada zaman dahulu dia orang lagi tinggi budi bahasa. Saya sangat setuju bahawa kejatuhan nilai moral remaja akan menyebabkan keruntuhan tamadun yang kita lihat sekarang, kerana tamadun memerlukan pelapis masa hadapan dan golongan remaja ini adalah tunggak kepada generasi yang berkaliber untuk meneruskan tamadun. Pertama sekali adalah melalui keluarga itu sendiri. Pada pendapat saya atau cadangan saya rasa remaja yang sekarang kena diberi perhatian lebih oleh ibu bapa supaya diorang tak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh meruntuhkan akhlak diorang. Cadangan saya ialah pendedahan gadget dan teknologi kepada golongan ini haruslah tidak didedahkan terlalu awal, kerana perkara ini akan meracun fikiran remaja. Sebagai salah seorang masyarakat Islam, apakah peranan yang anda boleh lakukan untuk membantu menangani masalah ini daripada berterusan? Okay, so jika masalah ini berlaku dalam situasi saya, so saya sebagai seorang yang lebih dewasa
daripada adik-adik yang lain. So apa yang saya akan buat ialah saya akan memberikan perhatian dan petunjuk ajar bagi diorang supaya lebih bertamadun lah untuk jaga akhlak diorang. Kita boleh mengajak sahabat-sahabat kita yang sebaya dengan kita, yang sesama remaja dengan kita untuk melakukan kebaikan itu bersama. Okey, saya rasa peranan saya sebagai seorang masyarakat Islam adalah dengan menggantikan hubungan gadget dengan perhubungan sosial yang lebih sihat, dan saya juga akan berusaha untuk menteladani mereka dengan perbuatan positif dan akhlak budi pekerti yang baik. Apakah pendapat anda terhadap budi akhlak remaja pada zaman sekarang? Pada pendapat saya melihat budi akhlak remaja zaman sekarang agak merosot berbanding zaman saya. Seperti mana yang kita tahu, akhlak merupakan indikator dalam pembangunan sebuah tamadun. Runtuhnya akhlak, maka runtuhlah tamadun itu. Sebagai seorang Muslim, kita sudah sedia maklum yang kita mempunyai role model, iaitu baginda Rasulullah SAW yang terkenal dengan akhlak budi pekerti yang tinggi. Apa yang dapat saya bantu adalah dengan mengajarkan dan mendidikkan anak remaja untuk menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan akhlak. Saya juga akan cuba untuk menyelami perasaan anak muda zaman ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Laskopol Mazuki Beramli yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Damwangi. Okey, di sini pada pendapat saya, keadaan budi akhlak remaja sekarang agak membimbangkanlah. Hal ini kerana sepanjang perkhidmatan saya sebagai seorang anggota polis, kes jumlana yang melibatkan golongan remaja mempunyai statistik yang lebih tinggi berbanding pada tahun sebelumnya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 7,816 kes dicatatkan pada 2019 berbanding hanya 3,700 kes pada 2007. Okey, kategori jenayah berat ini turut dikaitkan dengan remaja di bawah umur berusia antara 12 hingga 17 tahun. Okey, angka yang direkodkan turut meningkat kira-kira 47% di seluruh negara, dan ada daripadanya mereka terlibat dengan kes bunuh dan juga roboh. Baiklah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab soalan tadi, pada pandangan saya, keadaan budi akhlak remaja sekarang tidak begitu baik berdasarkan pemerhatian saya melalui profesi saya sebagai seorang ustaz. Golongan ini mempunyai masalah moral yang agak serius. Pada pendapat saya, contoh yang saya boleh ambil yang paling dekat adalah di masjid. Salah satu contoh nilai keruntuhan moral remaja ialah kecurian tabung duit di masjid atau di surau. Kebanyakan pencuri tabung duit di masjid melibatkan golongan muda, remaja yang terdiri daripada berumur belasan tahun, antara 14 hingga 18 tahun ke atas. Malah kes ini seperti tidak mempunyai penghujung, kerana di dalam setahun kes kecurian akan berulang-ulang dan yang melakukan adalah golongan yang sama. Sebagai seorang Islam, saya menyeru kepada masyarakat Malaysia supaya mengamalkan amal ma'ruf anil munkar. Berdasarkan kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah telah berfirman kepada malaikat ketika Allah nak menjadikan khalifah di muka bumi ini, iaitu menjadikan Adam. Lalu malaikat berkata kepada Allah, "Mengapakah engkau nak menjadikan manusia yang suka menumpahkan darah?" Ini menunjukkan bahawa manusia sebenarnya suka melakukan kejahatan, tetapi kita sebagai orang Islam kena berikhtiar dan berusaha untuk mengelak daripada melakukan kejahatan. Kami mengajar mereka beberapa perkara di sekolah.
dari matematik hingga sejarah. Tapi, mereka juga masih perlu mempelajari beberapa perkara yang lain. Contohnya, ia bukan sukar untuk menerima antara satu sama lain. Kerana, sebenarnya kita tidak bersendirian seperti yang kita fikirkan. Kita adalah sebahagian daripada yang lain. Kita tidak sempurna, tapi kita akan sentiasa saling menyokong antara satu sama lain.